billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita zikir sama-sama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Amsayna asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Baik, yang saya hormati Tuan Haji Jamaluddin, Pengurusi Masjid Muttaqin, serta jawatan kuasa masjid. Yang saya hormati juga lagi saya muliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, juga muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini dapat kita bertemu lagi, dan pagi ini merupakan 1 Zulhijjah, yang mana kita sedang berada di hari-hari yang terbaik di sisi Allah. Moga-moga apa yang kita lakukan dalam masa 10 hari yang terawal, terutamanya pada bulan Zulhijjah ini, Allah terimanya sebagai amal soleh yang Allah lipat gandakannya. Kerana Nabi katakan tentang 10 hari yang terawal pada bulan Zulhijjah ini mempunyai keutamaan yang khusus, yang mana tidak ada hari yang lebih, tidak ada amal yang dilakukan yang lebih Allah cintai yang dilakukan pada hari-hari tersebut menandingi 10 hari yang terawal pada bulan Zulhijjah ini. Dan 10 hari terawal bulan Zulhijjah ini yang dimasukkan ialah pada 1 hingga 13 Zulhijjah. Kita sebut 10 sebab apa 10? 13 bila kita bundarkan kan jadi 10. Jadi 1 sehingga 13 Zulhijjah adalah hari yang dimuliakan oleh Allah SWT. Bahkan berjihad di jalan Allah pun tidak dapat menandingi amalan-amalan yang dilaksanakan pada hari-hari ini. Jadi berusahalah kita bersama-sama untuk memperbanyakkan zikir kita, bacaan Quran kita, majlis ilmu kita, kemudian sedekah kita, puasa kita, qiyam kita sepanjang 1 hingga 13
Zulhijjah. Cuma jangan puasa pada 10 hingga 13. Itu sajalah dari segi puasa. Tapi puasa pada hari ini sehingga hari 9 hari bulan punya kelebihan, dan khususnya pada 9 hari bulan Zulhijjah, iaitu pada hari Arafah. Iaitu puasa pada hari tersebut diharapkan Allah mengampunkan 2 tahun dosa kita, iaitu dosa yang akan datang dan dosa yang telah lepas. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah untuk menghidupkan 10 hari yang terawal pada bulan Zulhijjah ini. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung tadabbur kita menerusi surah An-Nazi'at pada ayat yang ke-34 sehingga ayat yang ke-41 insyaAllah. Kita lihat dahulu ayat yang pertama daripada apa yang kita nak bincangkan, iaitu ayat yang ke-34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza ja'atit tammatul kubra maka apabila telah datang oleh tammah. Jadi tammah ni diterjemah situ apa dia? Malapetaka. Jadi tammah ni masuk malapetaka di sini ialah malapetaka yang tersebar luas, yang tidak ada siapa dapat selamat daripadanya. Itu maksud tammah. Jadi tidak mungkin bila berlakunya datangnya tammah ini, kita berharap bahawa tanah air kita Malaysia ini tidak terkena. Tidak mungkin. Jadi tammah ini maksudnya adalah kebinasaan yang menimpa secara meluas, meliputi semua tempat, hatta tempat yang dimuliakan oleh Allah sekalipun, Mekah dan Madinah. Jadi itu maksudnya apa dia? Hari kiamat. Jadi kenapa Allah ceritakan kepada kita tentang hari kiamat setelah kita pada minggu lepas kita lihat daripada ayat yang ke-27 sehingga ayat yang ke-33, Allah ceritakan tentang penciptaannya. Bermula dengan Allah tanya kepada kita, apakah penciptaan kamu atau langit yang lebih susah? Bagi Allah sama sahaja. Cuma Allah tanya tu di sudut manusia. Kamu lihat macam mana agak-agak? Bagi sudut kamu, nak cipta kamu ataupun nak cipta, kalau kamu bolehlah, mencipta diri kamu dan juga mencipta langit, mana lagi susah? Dan tentulah mencipta langit yang besar ni, yang mana langit itu ada 7 lapis, dan di bawah setiap langit itu ada urusan-urusannya. Ya Allah sebutkan langit yang paling rendah sekali, yang paling dekat dengan kita, dipenuhi dengan bulan, bintang, matahari, kometnya, apa lagi, dan segala macam yang terisi di antara langit dan bumi ini, yang saiznya sangat-sangat besar ini. Bukankah itu bagi Allah mudah? Jadi kenapa kamu mengingkari tentang hari kebangkitan, yang mana nanti ketika kamu telah dihancurkan di dalam tanah, bagi Allah mudah saja untuk kamu dibangkitkan. Sebab apa? Cuba kamu lihat buktinya, langit itu bagaimana Allah tegakkannya tanpa tiang, mudah bagi Allah. Jadi kamu yang kerdil ini lagi-lagilah mudah. Tapi manusia mengingkari tentang hari kiamat. Apa bukti dia mengingkari tentang hari kiamat? Dia tidak membuat persediaan. Macam orang Quraisy, memang dia ingkarlah. Tapi pengajaran dia untuk kita, apa dia? Jangan jadi seperti orang Quraisy, iaitu tidak pedulikan tentang hari kiamat. Tengok dalam surah 76. Ayat yang ke-27. Surah 76 ayat 27. Muka surat 580. Muka
surat 580 ayat yang ke-27 daripada surah Al-Insan, surah yang ke-76. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna haula'i yuhibbunal 'ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Jadi sesungguhnya mereka lebih menyukai al-ajilah, kehidupan yang segera ini, kehidupan yang sementara ini, iaitu dunia. Wa yadharuna, dalam keadaan mereka meninggalkan di belakang mereka yauman thaqila. Apa itu yauman thaqila? Yauman, akan suatu hari, thaqila, yang amat berat. Jadi hari kiamat ni hari yang nanti akan diperlihatkan kepada kita setiap amalan kita. Yang manusia ketika itu dia akan terperanjat melihat amalan-amalannya tercatat semuanya. Buka balik surah 79. Ayat 35 Allah sebutkan, Yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a. Jadi hari malapetaka yang dahsyat itu, hari yang dalam surah Al-Insan disebut sebagai Yauman Thaqila, hari tersebut ialah hari yang manusia akan ingat ma sa'a, apa sahaja. Ma kat situ apa sahaja. Sa'a, yang telah mengusahakan oleh ia, iaitu dulu di dunia. Yatadzakkaru maksudnya ingat. Maksudnya disebabkan lamanya sebelum hari kebangkitan, ataupun sebelum hari kebangkitan di alam barzahnya, sehingga dia terlupa tentang apa yang dia lakukan. Bahkan jangan kata di akhirat kita terlupa, hari ini pun kita terlupa tentang dosa yang telah kita lakukan. Cuba kita ingat balik, kalau kita boleh tanya pada diri kita, berapa ramai orang yang kita mengumpat, bercakap tentang dia? Agak-agak ada ke tak ada? Kalau ada, berapa ramai? Ingat ke tak ingat? Sedangkan masalah manusia dengan manusia ini, dia kategori yang payah untuk disettlekan, terutama di akhirat nanti. Dengan Allah, Allah boleh mengampunkan apa sahaja dosa di akhirat nanti, kecuali dosa syirik. Tapi sesama manusia, kita perlu refer kepada manusia. Hutang, mengumpat, mengadu domba, yang mana pada hari akhirat nanti kita akan disusahkan kerana apa? Nak settlekan semua itu menggunakan kebaikan dan kejahatan sahaja. Tak ada wang ringgit. Tak boleh nak selamatkan diri kita daripada orang yang kita umpat itu dengan wang ringgit. Dia akan minta daripada kita pahala kita. Ataupun sampai kalau pahala kita dah habis, kita terpaksa terima pula, kena transfer apa pula? Dosa dia kepada diri kita. Sebab manusia ketika kat dunia ni, ketika dia melaksanakan dosa-dosa tersebut, dia lupa, dia tak ingat. Sebab tu kita kena berhati-hati. Perkara yang boleh mengingatkan kita tentang hal ini, nak menjadikan kita ni insan yang kita kata nak tinggal dosa sepenuhnya. Manusia semua akan melakukan dosa, tapi sekurang-kurangnya dia sentiasa bertaubat kepada Allah kalau ada perasaan takut. Sebab tu dalam surah An-Nazi'at ni cerita dia tentang apa? Khasyah. Takut.
Kita kena ada rasa takut. Dulu waktu kita bekerja, macam mana keadaannya? Waktu kita berkahwin, hak anak kita macam mana? Mungkin tak sempurna kerana manusia ini sifatnya dhaif, lemah. Allah kata dalam surah 4, ayat 28. Muka surat 83. Di hujung ayat tu Allah kata apa? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan dalam keadaan dhaif, lemah. Macam mana lemah? Kita nampak kita lelaki hebat kan? Tetapi sekali perempuan lalu tergoda, terlihat tanpa kedip. Bukankah itu semua adalah dosa? Jadi lemahnya kita tak mampu nak menundukkan pandangan. Itu manusia lemah. Tengok duit lebih sikit, cair. Orang bagi bawah meja, ambil. Sedangkan kesemua yang kita lakukan itu tercatat di sisi Allah. Tak ada satu pun terlepas. Bahkan yang ada dalam hati kita tu, ataupun jelingan mata kita, semua diketahui oleh Allah. Nampak kawan kita jauh sikit datang yang kita tak suka, buat macam tu ya. Itu pun dosa. Sebab apa tu? Al-kibr, sombong. Dia meremehkan manusia. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu ialah menolak kebenaran dan meremehkan manusia, kata Nabi. Kita tengok, tak guna mulut, maksudnya tak bercakap pun, tapi hanya dengan mata je kawan pun tahan gelak. Itu semua bukankah dosa? Tapi kita ingat tak yang kita buat tu? Kita tak ingat semua tu. Jadi semua tu kita akan terperanjat. Tengok dalam surah 18. Ayat 49. Muka surat 299. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Dan pada hari tersebut nanti diletakkan
dibentangkan kitab. Jadi kitab siapa? Kitab kita lah. Kitabnya, kitab masing-masing. Fatarul mujrimin, semoga Allah pelihara kita daripada menjadi di kalangan orang-orang yang mujrimin. Maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa, orang yang melakukan jenayah di sisi Allah ini musyfikin, dalam keadaan ketakutan. Mimma fihi, daripada apa yang terkandung di dalam kitab tersebut. Ini yang disebutkan sebagai yauman sakila, berat. Tanda muka surat ni sekejap. Tanda muka surat ni sekejap. Nanti kita buka balik. Dalam surah 73, ayat yang ke-5. Muka surat 574. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna sanulqi 'alaika qawlan saqila. Sesungguhnya kami akan turunkan, kami akan kurniakan ke atas engkau qaulan thaqila. Diterjemah apa situ? Al-Quran kan? Qaulan tu perkataan, bicara. Kalam siapa? Kalam Allah. Tetapi sifat dia apa? Thaqilan, amat berat. Sebab apa berat? Dia macam kita kata dalam periksa subjek apa? Subjek apa kita panggil? Subjek utama, subjek berat. Istilah dia lupa dah apa istilah kita sebut. Sebenarnya kalau dalam exam, inilah buku subjek yang paling berat sekali. Bukan kira subjek, apa satu lagi kita sebut tu? Lupa. Sebab apa? Sebab dalam ni dia punya isi kandungannya berat. Menceritakan tentang yauman saqila. Tapi ada manusia yang dia relax, dia tinggalkan. Apa kesan dia? Kesan dia ialah dia akan dapat buku yang menyusahkan dia tu di akhirat. Dekat dunia dia rasa ini yang menyusahkan dia. Al-Quran ni nak kena belajar, nak kena faham, nak kena berkorban dengannya. Dia tak sanggup nak buat. Sebab dia lebih mementingkan kesan ataupun mementingkan kehidupan dunianya berbanding akhirat. Tapi dalam Al-Quran, qaulan saqilan. Untuk selamat pada hari yauman saqilan, kita kena melaksanakan qaulan saqilan ini. Sebelum nanti kita mendapat satu buku yang membebankan kita di akhirat, yang menakutkan kita. Biarlah takut sekarang, baca Quran ni biar rasa takut. Faham, takut, lepas tu bergerak, laksanakan tuntutannya. Bukan ketika dapat buku yang lagi satu di akhirat, baru musyfikin, baru rasa takut. Sebab apa takut? Dia tahu kesan dia apa dia. Sebab yang terkandung dalam buku yang dia akan terima di akhirat itu ialah setiap amalan dia, baik yang kecil dan yang besar. Buka balik tadi surah 18 yang kita tanda, ayat yang ke-49. Muka surat 299 tadi. Jadi bila mereka menerima kitab mereka, mereka rasa takut dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi kita pun tahu kalau orang beriman macam mana dia dapat kitab dia.
Dia gembira kan? Tetapi orang beriman pula di dunia dulu bagaimana dia melihat kitab Allah? Dia rasa takut. Jadi kita nak pilih yang mana satu, takut di sana atau takut di sini. Takut di sini berat, kaulan sakilan, tak sanggup pula nak terima. Tapi orang dah kata dah, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Yang ini ialah peribahasa yang paling tepat sekali. Bersusah-susah dahulu tu kita rasa susah. Tetapi Quran sebenarnya bukan nak menyusahkan kita, tetapi nak memudahkan urusan kita yang sebenarnya. Orang yang bijak ialah orang yang menerima Al-Quran ini sebagai sumber rujukan hidup dia. Tapi kalau dia meninggalkan di belakangnya, inilah nasibnya. Ya wailatana, mereka berkata, alangkah celakanya kami. Mali hadzal kitab. Kitab apakah macam ni? Kenapa? La yughadiru saghiratan. Tidak ia meninggalkan akan yang sekecil-kecil perkara pun. Wala kabiratan. Dan tidak juga sebesar-besar perkara. Semuanya terkandung di dalamnya, semuanya terhitung di dalamnya. Dan mereka akan menemukan apa sahaja yang mereka kerjakan dahulu, semuanya ada dalam tu. Dan tidak Tuhan engkau akan menzalimi seorang pun. Jadi bila dia baca tu, dalam keadaan macam mana bila dia lihat kitabnya, semua dosa ada. Dia mengumpat si fulan, dia melihat itu, dia mengambil ini. Dalam keadaan dia pun terlupa. Macam Allah sebut dalam surah 58 ayat 6. Muka surat 542. Muka surat 542. Surah 58 ayat yang ke-6.